Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukran lillah, pagi ini kita dapat meneruskan kuliah tadabbur tematik kita berdasarkan buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada bab awal, iaitu kita nak melihat hidup ini sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan segering berfikir dan bertanya pada diri. Pernahkah kita tanya, kenapa kita datang ke dunia? Kenapa kita hidup di sini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Dan kenapa nanti satu waktu kita akan mati? Dan kita orang-orang beriman, kita yakin bahawa setelah mati kita akan hidup lagi. Jadi mati bukan adalah penamat kepada perjalanan kita. Tetapi ia hanyalah bahagian ataupun satu fasa daripada fasa-fasa kehidupan. Itu yang saya sebutkan dalam buku Perjalanan Jauh. Fasa-fasa kehidupan ini ada 4. Yang pertama adalah kematian yang kita tidak sadari. Kemudian yang keduanya, fasa kedua, kehidupan di dunia sekarang yang kita lalui ini. Kemudian nanti kita akan menghadapi fasa ketiga, kematian. Itu kematian yang kedua. Kita belum alami, tapi sebahagian besar kita melihat, menyaksikan peristiwa kematian itu. Kemudian fasa keempat, fasa hidup kembali, yang itu tak ada siapa yang belum alami lagi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah fasa-fasa kehidupan yang saya terjemahkan dalam buku tadabbur tematik yang terakhir saya, Perjalanan Jauh, menempuh, melalui atau melewati 2 kematian, 2 kehidupan. Melihat kepada hidup ini, ya, ingat balik kepada peristiwa. Kita kena melihat kepada peristiwa ketika mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah? Katanya, sesungguhnya aku nak menjadikan di bumi ini khalifah. Jadi pendekatan makna khalifah ini mengikut ulama tafsir, pendapat sahabat, ada berbagai pendekatan. Ada yang memberi makna khalifah ini pengganti. Ya, makna pengganti umat yang terdahulu. Mana Adam dah tak ada, pengganti. Ya, contoh, diganti-ganti itu nama khalifah. Dan itu juga merujuk kepada khalifah kita yang 4 tu tadi. Mereka mengganti Rasulullah SAW. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, Umar pula mengganti Abu Bakar. Itulah makna sebagai makna khalifah. Satu lagi khalifah, pendekatannya ialah bahawa kita ini diberi tanggungjawab sebagai pengganti juga, tapi dalam bentuk yang dipanggil sebahagian orang menyebut wakil. Maksud begitu. Khalifah ni juga wakil. Sebab yang ampunya tak ada, maka yang ada itu adalah mewakili. Dan sebab berbeza tuan-tuan dan puan. Kalau kita faham kita sebagai khalifah, kita akan sedar bahawa kita bukan pemilik. Contoh, ya. Saya contoh, pada saya ni ada sebuah buku. Tapi buku ni bukan buku saya. Diberi oleh seseorang kepada saya. Maka buku ini bukan milik saya. Saya hanya diberi kuasa untuk, contohlah, membaca buku ini, memanfaat buku ini, mengajar buku ini.
Itu maknanya, itu konsep khalifah tadi, wakil. Sama juga dengan kita sebagai manusia. Sebab itu bila kita berada di bumi ini, Allah dah sebut tadi, aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Jadi khalifah itu kena kait dengan bumi ini. Sebab kehidupan di fasa kedua kita di bumi. Malah di bumi nantilah kita mati dan kita hidup kembali di bumi. Ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Jadi sebab itu kita kena faham bahawa di bumi ini, kita kena sedar bahawa apa saja yang ada di bumi ini adalah pinjaman daripada Allah. Pemberian daripada Allah kepada kita untuk kita manfaatkan. Bukan untuk kita merosakkan. Dalam kuliah saya yang terawal, saya dah menyebut bagaimana Allah sebut terjadinya kerosakan di bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa terjadi kerosakan? Kerana manusia tak faham. Ataupun mereka sengaja tidak mahu menerima hakikat bahawa bumi ini bukan milik kita. Kita hanyalah khalifah. Sebab itu seorang khalifah, dia tanggungjawab menjaga bumi ini, memakmur bumi ini untuk kebaikan, untuk manfaat. Bukan melakukan kerosakan, fasad. Tapi hari ini kita melihat rata-rata manusia melakukan kerosakan. Apa yang ada di bumi diambil, dimusnahkan. Kadang-kadang tak ada ambil manfaat pun, sengaja seronok musnahkan, rosakkan. Itu sikap yang sangat bertentangan dengan kehendak Islam. Itu sebab kalau kita faham konsep kita sebagai khalifah, makna kita bertanggungjawab di bumi ini untuk menjaga, melestari alam ini demi kemanfaatan. Untuk ambil manfaat dia. Dan kita dilarang melakukan kerosakan. Sebab itu Islam menjelas. Sebab itu disebut kalimah rosak itu fasad, kerosakan. Dia satu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar. Ketika mana kita sedar diri kita ini khalifah Allah di bumi, kita sedar bahawa kita dibebani dengan tanggungjawab untuk menjaga apa yang ada ini. Sebab kita diwakilkan. Kena ingat, sebagai wakil kita tak ada hak mutlak. Kita hanya ada kuasa khalifah. Itulah kalau kita faham konsep khalifah dengan benar, insya-Allah kita ni akan menjadi manusia yang baik. Kita tak akan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kita tak akan merosakkan ekosistem alam ini. Kerana kita sedar bahawa alam ini pinjaman bukan untuk kita saja, tetapi untuk seluruh umat manusia generasi yang akan datang. Kalau hari ini kita musnahkan alam, kita ambil semua hasil-hasil mahsul alam tanpa meninggalkan untuk generasi akan datang, itu zalim namanya tuan-tuan dan puan. Dan tidak layak kita menjadi khalifah. Sebab khalifah kena ikut kata Allah. Sebab kita khalifah kepada dia. Apa yang Allah perintah kita laku, itu yang kena ikut. Itulah baru konsep khalifah. Dia bukan ada kuasa mutlak pada diri dia. Jadi sebagai khalifah, kena faham konsep ini tuan-tuan dan puan. Kita sadar bahawa kita di sini dihantar oleh Allah sebagai khalifah. Maka kena ikut apa kata Allah. Sebab dialah yang punya kuasa sebenarnya. Dialah yang memiliki kekuasaan hakiki. Sedangkan kita ini, kekuasaan yang diberi pada kita adalah daripada pemberian Allah. Ya? Dan kita ingat, itulah konsep khalifah sebagai wakil. Ingat balik ketika Adam AS dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga disebabkan oleh melanggar perintah Allah, iaitulah memakan buah larangan tadi, menyebabkan mereka berdua dikeluarkan daripada jannah, turun ke bumi. Walau apapun, ingat baik-baik, Allah dah sebut dah dalam ayat yang saya baca tadi bahawa sebenarnya Allah nak jadikan Adam itu khalifah di bumi. Jadi segala peristiwa latar yang melatari kisah di jannah itu hanyalah asbab kepada takdir. Bahawa takdirnya ialah Allah nak jadikan Adam di bumi. Maka tentulah dia kena turun ke bumi, tuan-tuan dan puan. Jadi jangan kita terlalu memikir secara negatif. Ada orang berkata, kenapalah patutnya kita ni duduk di syurga.
Tidak, tuan-tuan dan puan. Takdir kita bukan begitu. Takdir kita ialah mesti berada di bumi. Dan syurga jannah yang terbaik nanti sesudah kita menjalani kehidupan di bumi. Itulah yang Allah kehendaki. Walau apapun kita kena ingat. Di dalam ayat 38 surah Al-Baqarah, sambungan daripada kisah yang ayat yang saya baca sebelumnya ini, Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya, termasuklah iblis, termasuk semuanya tadi, dari jannah ini. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul yang kita turunkan, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kebimbangan dan tidak ada rasa takut, duka cita. Tidak ada perasaan takut, bimbang, dan juga tiada perasaan duka cita. Jadi ayat 38 Al-Baqarah ini memberi satu petunjuk kepada kita. Bahawa ketika Allah nak turunkan Adam, Hawa dan juga Iblis ke bumi, Allah mengingatkan. Jadi kamu di sana nanti, Allah kata, aku akan bagi petunjuk. Siapa yang mengambil petunjukku, mereka akan selamat dari dua perasaan ini. Ini disebut dengan jelas dalam ayat ini dan ada ayat-ayat lain yang lebih kurang sama, disebut dalam surah lain. Apa kata Allah? Sesiapa yang mengikut petunjukku, maka mereka tidak akan mengalami dua perasaan. Ingat balik itu sebab awal tadi saya nak ceritakan pada kuliah yang lalu, saya ceritakan tentang perasaan, emosi. Perasaan, emosi atau suasana jiwa tadi. Jadi di situ Allah menyebut dua benda. Pertama, rasa takut. Yang keduanya adalah rasa duka cita. Sedih. Dua benda ini, bila kita mengkaji dari pendekatan psikoterapi, rupa-rupanya benarlah inilah dua pokok masalah kepada gangguan jiwa manusia. Rasa takut. Yang kedua, sedih, duka cita. Jadi rasa takut tu dah akan muncul dalam pelbagai bentuk simptom atau gejala jiwa yang disebut sebagai anxiety, panic attack, takut yang tak tahu puncanya. Kemudian hati sentiasa bimbang, risau, celaru fikiran, hilang keyakinan diri. Ini semua simptom gejala yang disebut gejala sakit jiwa atau gejala gangguan emosi. Itu satu, perasaan takut. Yang kedua, perasaan duka cita, sedih. Hari ini kita melihat orang sebut depression, kemurungan. Merupakan gejala gangguan jiwa yang sangat dahsyat kesannya, tuan-tuan dan puan. Akhirnya dia boleh membawa kepada kematian. Sebab tu bila membaca ayat ini sebagai seorang ahli terapi jiwa, sebagai psikoterapis, saya melihatnya, Masya Allah, ayat ini dah cerita kita awal-awal. Petunjuk yang Allah bagi dah. So nak selamat macam mana? Kena ambil petunjuk Allah. Jadi kita ini orang beriman, petunjuk Allah ialah Islam, Al-Quran, Sunnah. Maka ambil petunjuk itu. Sebab Allah bagi jaminan. Aku akan turun kepadamu petunjuk, benar atau tidak? Sepanjang sejarah dari Nabi Adam hinggalah kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan kitab-kitab. Allah utuskan berapa ramai rasul yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita percaya 25, tapi sebenarnya lebih ramai lagi rasul. Nabi-nabi lagi ramai. Tujuannya supaya kita ini dibimbing dengan hudan, petunjuk. Maka pada kita, yang ada pada kita hudan sekarang, Al-Quran lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Dalam ayat lain Allah sebut hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda. Itulah Al-Quran.
Maka ketika mana kita berpegang kepada Al-Quran, Allah jamin kita akan selamat dari dua gejala besar sakit jiwa. Dua gejala besar gangguan emosi manusia. Apa tuan-tuan dan puan? Rasa takut dan rasa duka cita. Jadi pada saya bila melihat ayat ini, Masya Allah. Ya, dua benda ni yang mengganggu emosi manusia. Dan di dua benda inilah syaitan akan masuk dan mengganggu kita. Ketika mana kita mula-mula sedih kerana ditimpa musibah. Contoh kematian orang yang tersayang, sedih. Tapi kesedihan itu makin lama makin meningkat dan hinggalah dia mencapai dipanggil level atau tahap kemurungan, depression. Orang depression ni habis tuan-tuan dan puan. Dia tak mau hidup lagi. Orang yang dalam keadaan depression ni dia ingat nak mati itu saja. Bermakna mereka sudah terperangkap dengan emosi apa? Itulah dipanggil putus asa. Sedangkan putus asa itulah Allah sangat benci tuan-tuan dan puan. Syaitan akan bawa kita ke level putus asa. Syaitan akan masuk dengan gangguan dia. Jadi di situlah tadi waswasil khannas yang saya bacakan pada ayat semalam kan bila ya. Di situlah syaitan masuk mewaswaskan hati kita, jiwa kita sehingga kita dalam situasi putus asa dari rahmat Allah. Bila berputus asa maka kita jadilah seperti iblis. Kerana iblis tu sifatnya ablasa, putus asa. Ingat tuan-tuan dan puan, kemurungan ini orang murung dia dah putus asa, dia dah give up. Dia tak mau hidup lagi. Sebab tu dia sebut nak mati. Saya biasa menghadapi tuan-tuan dan puan pesakit-pesakit depression ini. Keluar dari mulut dia nak mati, tak mau hidup lagi. Masya Allah. Itulah level putus asa yang syaitan pengaruhi kita. Ingat tuan-tuan dan puan, kita orang beriman, kita kena yakin bahawa gejala emosi kita, gejala jiwa kita ada pengaruh daripada syaitan-syaitan jahat. Jadi walaupun psikologi moden mungkin tak terima hakikat ni kerana mereka tidak faham tentang syaitan dan sebagainya. Tetapi kita orang beriman, kita percaya kerana Quran menceritakan sedemikian. Jadi itulah bila kita melihat psikoterapi dari pendekatan Islamik, Masya Allah. Kita menemui kebenaran Quran sangat banyak tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu saya nak menjelaskan isu-isu ini walaupun kelihatan tajuk ini agak spesifik. Tetapi tuan-tuan dan puan ingat, inilah ilmu yang saya nak kongsikan kerana apa? Kerana ia sangat penting. Ya? Kerana hari ini gejala gangguan emosi, gejala gangguan jiwa ini sangatlah meluas. Ramai orang yang mengidapnya. Cuma level tahap tak sama. Ada yang datang jumpa doktor, doktor saya tak boleh tidur. Orang kata stres. Istilah stres. Sebenarnya kita orang beriman, semua orang ni ada tekanan, ada stres dalam hidup. Tetapi kita orang beriman, kita senang saja mengatasi stres. Itu bezanya. Jadi stres satu benda yang neutral, satu benda yang wujud dalam hidup. Tetapi orang yang disebut mengalami gejala stres ini, dia tidak mampu menghadapi stres itu kerana kelemahan diri dia. Kelemahan apa tadi? Kelemahan jiwanya. Kenapa jiwanya lemah? Hati dia tak kuat. Itu berbalik kepada iman balik. Ketika kita iman kuat kepada Allah, Allah ajar kita kan, dalam keadaan situasi yang sangat dahsyat, apa kita akan kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah penawar terawal. Ketika mana Allah uji kita dengan macam-macam ujian. Bila kita melafazkan sesungguh semua milik Allah. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Di saat itu emosi kita akan mengalami suatu apa yang dipanggil kekuatan baru kita dapat. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sebabnya saya nak kongsikan sedikit ilmu-ilmu tentang kejiwaan ini supaya kita dapat manfaat. Sebab dalam hidup kita hari-hari kita akan tempuh. Mungkin kita tak hadapi masalah tuan-tuan dan puan. Anak-anak kita belum tentu. Saudara mara kita, jiran tetangga kita. Mungkin ada mengalami situasi ini. Ingat hari ini dalam satu laporan, saya ingat tahun lalu disebut bahawa di Malaysia ini kadar kematian disebabkan oleh kemurungan, depression akan meningkat. Masya Allah. Mana akan ramai orang yang mati disebab oleh
kemurungan, bukan oleh COVID, bukan oleh sakit jantung, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu statement daripada Kementerian Kesihatan, boleh semak ya. Bukan saya kata tu, saya quotekan daripada laporan yang saya dengar dalam berita TV, kata silap saya. Jadi tuan-tuan dan puan, berbalik kepada apa yang kita nak bincangkan, itulah dia. Maknanya Allah pesan kepada kita, jangan tinggal petunjuk dia. Ketika kita pegang pada petunjuk tu, insya-Allah kita akan selamat daripada apa? Ayat Baqarah 37, selamat kita daripada gangguan-gangguan jiwa. Jadi kita baca lagi satu ayat, surah Al-A'raf ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Dan bagi kamu di bumi ini tempat kediaman dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu tempoh waktu, itulah ajal kematian kita. Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup, di bumi jugalah kamu mati. Dan daripadanya juga kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Ini jelas Allah sebut ya. Makna bumi ini Allah jadi tempat kita lahir, tempat kita hidup. Allah bagi segala kemudahan. Itu Quran banyak mencerita. Allah mudahkan segala-gala di alam ini untuk manusia. Malah Allah mengangkat, memuliakan Bani Adam ini. Dengan bagi dia kenderaan, bagi kemudahan segala-gala di bumi ini. Itulah yang janji Allah, bagi kemudahan kepada kita untuk hidup di dunia. Tetapi Allah sebut, mata'un ilahin, sehingga seronok-seronok kita ni boleh bergembira di dunia sampai satu tempoh waktu. Ketika datang ajal, habislah tu, takat tu aja. Kemudian Allah sebut pula, selain daripada kita hidup di bumi, kita akan mati di bumi. Itu jelas. Dan kita akan dikebumikan. Itu sebab disebut kebumikan. Makna disimpan di dalam bumi. Kemudian wa minha tukhrajun, dan daripadanya juga kamu akan keluar. Keluar bila tuan-tuan dan puan? Di fasa keempat nanti, ketika berlakunya kiamat, semua bumi ini hancur, semua habis, semua binasa, kita akan dikeluarkan dari dalam bumi. Ini disebut. Maknanya kita akan menghadapi kehidupan di fasa keempat hari akhirat setelah kita dibangkit dari kuburan. Itu disebut dengan jelas dalam banyak ayat-ayat. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita lihat. Saya nak kaitkan konsep kita manusia ini dengan bumi. Jadi sebab Allah itu, bumi adalah tempat yang dominan untuk kita. Jadi saya akan buat carta supaya dengan melukis carta ni mudah nak faham. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sejarahnya Nabi Adam dicipta di jannah. Dari atas, diturunkan ke bumi. Ingat baik-baik. Jadi kenapa diturun bumi? Allah dah sebut dah. Sebab apa? Di bumi lah nanti manusia hidup sehingga tempoh. Ini satu, manusia hidup. Fasa yang keberapa? Fasa kedua daripada perjalanan jauh. Fasa kedua, hidup. Kemudian mati, fasa ketiga. Ingat baik-baik. Kemudian hidup kembali, fasa keempat. Ini nak faham ni kena baca buku Perjalanan Jauh.
Baru faham pasal 2, pasal 3, pasal 4. Tetapi itulah hakikatnya. Allah kata bumi ni tempat manusia hidup hingga tempoh masa. Ila hain, maknanya satu tempoh waktu ajal kita tiba. Kemudian lepas tu kita mati. Di bumi juga. Kemudian Allah hidupkan kita semula. Bangkitkan kita dari kuburan juga daripada bumi. Ini kena faham manusia dan bumi. Sebab itulah manusia ni ada tanggungjawab. Allah sebut supaya jaga bumi ini. Kan? Amanah ni. Ini satu amanah yang Allah bagi pada manusia. Jaga. Apa lagi kita panggil? Kemudian jaga daripada kerosakan. Jangan dirosakkan. Daripada kerosakan. Ataupun fasad. Fasad. Jadi ini amanah Allah kerana bumi ini, sebab bumi ini untuk manusia hidup. Tapi sayanglah hari ini kita melihat orang musnahkan bumi dengan macam-macam cara. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kena faham konsep hubungan kita dengan bumi. Saya melihat setelah kita meneliti ayat-ayat Allah, kita kena faham bumi ini benda yang besar pada kita. Tapi hari ini kita melihat kerana manusia terhadap bumi ini, Masya Allah. Itulah Allah sebut dalam, Allah ingatkan dalam surah apa tadi? Surah Rum 30 ayat 41. Yang Allah kata Zahral fasada fil barri wal bahri. Telah jelas nyata kerosakan di laut baik di darat baik di lautan baik. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Hari ini kita lihat tuan-tuan dan puan. Industri persenjataan kita suka sangat berperang. Kita membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk industri persenjataan. Untuk apa? Tak ada manfaat pun perang ni. Siapa yang kata perang ni ada manfaat? Sila. Tak ada manfaat tuan-tuan dan puan. Semuanya tujuan untuk fasad, kerosakan. Hari ini kita melihat dulu tahun 42 waktu Perang Dunia Kedua. 2 biji bom saja. Atom meletup di Jepun, di Hiroshima, Nagasaki. Hancur habis ratusan ribu nyawa terkorban, menderita akibat kesan radioaktif dari senjata atom tadi. Apa kebaikan tuan-tuan dan puan? Tak ada kebaikan. Semuanya adalah kerosakan, fasad. Ni hari ini kita terus berlanjut, berperang lagi. Hari ini semasa kita kuliah ini di Syria, di negara umat Islam, berperang tak habis-habis sesama sendiri pula. Itu yang sedih. Bom dilepaskan. Hari ini lagi dahsyat, satu biji bom bukan membunuh tentera, tidak. Membunuh orang awam yang tak berdosa, ibu-ibu, anak-anak, orang tua. Kemudian memusnahkan tempat kediaman, pokok-pokok, tumbuhan, binatang, semua terkorban. Tidakkah itu fasad, tuan-tuan dan puan? Fasad yang sangat jelas. Kemudian kita dalam hidup harian kita, sedarkah kita ni? Kita ini diperdaya dengan bahan-bahan kimia. Hidup dalam industri kimia kaya raya tuan-tuan dan puan. Tapi kita ni pengguna menjadi mangsa. Berapa ramai orang mati kerana racun. Pergi meracun tanaman sebagai tak jaga, tak kawal. Akhirnya racun disedut. Boleh menyebabkan kematian. Kemusnahan. Ya? Itu disebabkan oleh tangan kita. Siapa yang mencipta kimia, bahan-bahan kimia? Padahal solution kepada masalah hidup masih banyak lagi yang kita boleh menggunakan pendekatan biologi. Yang tidak merosakkan alam. Tapi kita pilih kimia. Kenapa? Kerana industri kimia ni di belakangnya syarikat yang kaya-kaya tuan-tuan dan puan. Lihat tak itu kemusnahan. Kemusnahan pada apa tuan-tuan? Pada diri kita, kepada alam seluruhnya. Sebab itu kalau kita fikir, kita renung, kita kaji situasi hidup kita sekarang ni. Ini isu masa sekarang. Isu kita ni tuan-tuan dan puan. Apa yang saya sebut ini ada kaitan dengan isu kita. Maka dengan belajar Al-Quran ini, dengan tadabbur ayat-ayat Allah ini, kita mengharap sekurang-kurang adalah kesedaran timbul dalam hati kita.
Kalau kita sekarang masih dalam keadaan melakukan fasad, tolong berhentilah. Tolong kurangkan. Itulah kesan kita belajar Quran ini. Tujuannya untuk memperbaiki, islah. Perbaiki situasi fasad. Ingat baik-baik tuan-tuan. Islah ini suatu situasi yang bertentangan dengan fasad. Ketika berlaku fasad, kerosakan, maka kita kena melakukan islah. Sebab islah inilah yang akan memperbaiki fasad tadi. Menentang fasad tadi. Ketika fasad timbul, kalau kita tak melakukan islah, rosaklah, binasalah seluruh kehidupan kita. Seperti yang kita alami hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sedar tak kita berada di dalam suasana yang terlalu banyak fasad, kerosakan. Kerana itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita hari ini, manfaatkanlah chapter yang saya kongsikan itu untuk memahami. Yang saya bagi beberapa ayat yang kita tadabbur hari ini. Itu tuan-tuan dan puan, beberapa ayat yang kita tadabbur kuliah kita pagi ini, insya-Allah kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.